Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam Bual Bicara AI in the Classroom. Hai. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita pada hari ini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya sebagai moderator kamu semua pada hari ini, iaitu saya Nur Syazwani binti Nur Azmi, atau kamu semua boleh memanggil saya sebagai Cikgu Syazwani. Baiklah, topik kita pada hari ini ialah tentang AI in the classroom. Jadi apa itu AI? AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman dan juga kecerdasan manusia. Jadi apa itu sebenarnya tujuan utama AI ini ditubuhkan? Okey, baiklah. Tujuan utama AI adalah untuk membuat komputer atau mesin mampu berfikir, belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Seterusnya, AI ini dia mencakupi pelbagai teknik dan pendekatan yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada mesin untuk memproses informasi, belajar daripada data dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, mari kita teruskan dengan pengenalan kita dengan 3 orang panel kita pada hari ini yang cantik lagi bergaya ya semua. Hai sikit semua. Hai. Hai. Dengar pun suara. Okey, sebelum saya nak memperkenalkan kamu semua dengan panel-panel kita pada hari ini, baiklah, memperkenalkan saudari Nur Nazrah binti Isa. Apa khabar saudari? Khabar baik saja saudari. Alhamdulillah. Saudari dah makan ke ni? Sudah kenyang dah. Oh, dah kenyang dah. Okey, bagus. Okey, saudari seterusnya, saudari Siti Nur Hafizah binti Muhammad Ghazali. Amboi, tersenyum manis dia dari tadi. Sihat saudari? Alhamdulillah, sihat saudari. Alah, suara manisnya dia. Okey, kita tengok pula ahli panel kita yang terakhir, iaitu saudari Putri Nur Yasmin binti Muhammad Rohizi yang cantik lagi berseri. Apa khabar saudari kita? Alhamdulillah, sihat walafiat. Apa khabar Syazwani? Alhamdulillah, saya pun sihat juga. Okeylah, baiklah kita ke sesi seterusnya. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, eloklah kita kenali terlebih dahulu Artificial Intelligence atau AI yang digunakan oleh saudari Nazrah. Baiklah saudari, boleh ceritakan serba sedikit tentang AI yang dipilih oleh saudari Nazrah kita pada hari ini. Silakan Nazrah. Okey, terima kasih saudari. Okey, sebelum saya memulakan dengan lebih lanjut berkaitan Artificial Intelligence ini atau gemar dipanggil sebagai AI, baik saya memperkenalkan AI saya yang menjadi pilihan. AI yang saya pilih ialah Siri yang telah dibangunkan oleh antara syarikat yang terkemuka di dunia, iaitu Apple. Pada awal pelancaran iPhone, Siri tidak diperkenalkan sehingga iPhone ketiga. iPhone hanya telefon pintar biasa yang mempunyai kemudahan yang sama seperti Wi-Fi, boleh melihat gambar dan video, membuat panggilan dan menghantar mesej sahaja. Tetapi, iPhone mula membuat perubahan pada pengeluaran iPhone keempat, iaitu iPhone 4S yang telah dilancarkan pada tahun 2011. iPhone 4S ini memperkenalkan perubahan dan pengenalan kepada Siri. Siri ini dijadikan sebagai pembantu pintar yang hanya menggunakan suara untuk memulakan operator atau mengirim pesanan. Siri ini juga mampu mengecam suara dan melakukan perkara yang disuruh. Siri ini juga menggunakan 2 teknologi utama yang membolehkan ia mengenal dan mengecam suara pengguna. Yang pertama ialah Speech Recognition dan Natural Language Process. Dengan 2 teknologi ini, ia membolehkan Siri boleh diakses tanpa disentuh atau lebih dikenali sebagai hands-free. Untuk mendapatkan bantuan daripada Siri, kita perlu memulakan dengan bercakap, "Hey Siri," tanpa perlu menyentuh skrin telefon. Menarik kan? Dengan perkataan "Hey Siri" ini,
Ini membuatkan Siri dapat diakses tanpa menggunakan tangan. Perkara ini terlihat sederhana, tetapi ini menunjukkan usaha syarikat Apple untuk membangunkan Siri dengan cepat dan lebih efisien dari semasa ke semasa. Jadi boleh dikatakan Siri juga antara AI yang terkenal yang telah dibangunkan oleh syarikat Apple. Okey, sekian saja daripada saya. Saya mulakan dengan melihat video cara-cara untuk penggunaannya. Hai Siri. Telefon Putri Yasmin IB, letak speaker. Memanggil Putri Yasmin IB pada speaker. Hai Zura. Hai. Awak apa khabar? Sihat je. Saya nak tanya, esok awak pergi gotong royong di sekolah? Pergi. Saya jumpa awak esok ya. Okey, bye. Bye. Hai Siri. Mesej Putri Yasmin IB. Apakah yang Anda mahu katakan kepada Putri? Esok jangan lupa bawa barang ya. Mesej Anda menyatakan esok jangan lupa bawa barangnya. Adakah Anda mahu menghantarnya atau mengubahnya? Hantar. Selesai. Hai Siri. Tolong ingatkan saya, esok saya mempunyai kerja. Okey, saya menambahkan saya mempunyai kerja untuk esok. Hai Siri. Hai Siri. Setkan penggera pada pukul 6 pagi esok. Penggerak 6 pagi Anda telah pun aktif. Hai Siri. Tunjukkan saya arah ke Johor Bahru, Skudai. Mendapatkan arah ke Johor Bahru. Memulai rute ke 80250. Lanjut ke rute, lalu belok kanan. Hai Siri. Esok cuaca bagaimana? Nampaknya akan menjadi mendung esok. Suhu waktu siang akan berubah sekitar 34 derajat dengan suhu rendah semalaman sekitar 25. Hai Siri. Restoran apa yang sedap dimakan? Dinilai tertinggi yang saya temui ialah Bonegila Restaurant and Bar di Jalan Berangan dengan purata 5.0 bintang. Adakah Anda mahukan yang itu? Ya. Hebat. Saya boleh menghubungi lokasi tersebut atau mendapatkan arah. Apa pilihan Anda? Sila hubungi. Memanggil Bonegila Restaurant and Bar. Hai Siri. Boleh tolong cerahkan skrin telefon? Okey. Hai Siri. Buka WhatsApp. Hai Siri. Chat Hafizah IB. Nampaknya Anda selalu menghantar mesej kepada Hafizah dengan WhatsApp, jadi saya akan menggunakan itu. Apakah yang Anda mahu katakan? Hafizah, kerja dah siap ke belum? Mesej WhatsApp Anda menyatakan Hafizah kerja dah siap ke belum? Hantar. Hantar. Selesai. Hai Siri. Pergi ke home. Hai Siri. Mainkan lagu. Okey, inilah Coldplay Radio. Hai Siri. Kuatkan bunyi. I won't lie to you. I know he Hai Siri. says Matikan lagu. Hai Siri. Apa reminder untuk saya esok? Anda mempunyai satu peringatan di Jakarta esok. Gap Asia esok. Okey. Okey, sekian saja daripada video saya tadi.
kembali ke saudari ya. Baiklah, sungguh hebat ya siri AI yang Zura pilih ni. Memang hebat betul. Saya pun sebenarnya suka sangat dengan AI yang ada dekat telefon kita pada hari ini ni. Memang sangat canggih lah. Betul tak kamu semua? Betul. Ya, betul. Okey. Baiklah, AI menarik yang dipilih oleh saudari Nazura iaitu AI yang tersedia dalam telefon pintar. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih ke saudari Hafizah pula. Okey, baiklah saudari. Boleh saudari kongsikan AI yang menjadi pilihan hati saudari? Okey, silakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Syazwani. Tool AI yang saya akan guna ialah Lola AI. Secara umumnya, Lola AI ini merupakan satu tools AI yang memberi kemudahan kepada para pengguna untuk mencari maklumat dengan pantas. Ia dikenali sebagai versi model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Model Lola AI ini seperti yang saya akan tunjukkan sebentar lagi telah dilantik dengan sejumlah besar data teks yang beragam untuk memahami dan menghasilkan respons yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman percakapan yang lebih alami dan membantu menjawab pertanyaan, memberikan informasi dan berinteraksi dengan pengguna secara efektif. Meskipun Lola AI dapat memberikan respon yang relevan dan berguna dalam banyak situasi, penting untuk diingatkan bahawa ini adalah model bahasa yang dihasilkan oleh komputer dan mungkin tidak selalu sepenuhnya tepat mengikut kehendak kita atau memahami konteks secara sempurna. Selalulah bijaksana dalam mengolah informasi yang diberikan oleh AI. Sekian sahaja daripada saya. Jadi, mari ikut saya lihat apakah yang mampu dilakukan oleh Lola AI. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menunjukkan cara penggunaan aplikasi Lola AI yang telah saya pilih sebentar tadi. Jadi, kita perlu buka Google dan search Lola AI dan pilih bahagian yang atas sekali. Dan kita perlu membuat akaun terlebih dahulu. Jadi, ini saya telah membuat akaun untuk apps Lola AI ini bagi memudahkan saya mencari apa yang saya inginkan. Okey. Seperti kita lihat terdapat banyak tools yang Lola AI mampu buat. Contohnya yang pertama ialah tools essay writer. Tajuk yang saya pilih ialah The Benefits of Mastering Technology. Dan kita perlu tekan generate dan Lola AI memberikan satu karangan, satu jawapan yang lengkap kepada kita. Dia mengikut apa yang kita type. Okey, yang seterusnya ialah kita pergi kepada tools revisions. Tools revisions ni adalah untuk sebagai ulang kaji sebelum kita ingin menduduki peperiksaan. Okey, baiklah. Contoh tajuk yang saya pilih ialah example of popular technology. Okey, dan kita tekan get questions dan answers dan seperti kita lihat dia telah memberikan contoh soalan berserta jawapan yang lengkap. Mari kita lihat kegunaan lain Lola AI ini. Okey, yang seterusnya tadi kita telah pilih essay, jadi ini adalah contoh listen summarizer. Okey, maksudnya dia akan membuat kesimpulan daripada keseluruhan karangan kita tadi. Okey, jadi saya pilih tajuk seperti essay tadi dan kita get summary. Okey, tunggu sebentar dan itu adalah contoh summary yang telah di-generate oleh Lola AI. Baiklah, selanjutnya kita berpindah kepada Ask Me Anything. Ini lebih kurang kepada kita chat dengan Lola AI. Kita ingin bertanya soalan maupun pandangan, kita boleh bertanya di sini. Okay, contohnya saya bertanya tentang more information about AI. Jadi tools ni akan memberikan jawapan. Dia lebih kurang macam yang essay tadi, tapi ini lebih ringkas jawapannya.
Okey, dan kita juga boleh tengok science sections dan coding. Coding ni boleh digunakan oleh sesiapa yang ingin mempelajari tentang coding dan ingin membuat kerja khusus tentang coding. Sebelum saya terlupa, saya ingin mengatakan bahawa Lola AI ini hanyalah terhad kepada 2,000 word sahaja. Sudah diberitahu sebelum saya menggunakan Lola AI ini tadi. Jika kita ingin menggunakan lebih daripada 2,000 words, kita perlu membayar. Ada monthly dan yearly. Jadi itu sahaja penerangan daripada saya tentang penggunaan Lola AI ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, baiklah. Lola AI ni sangat menarik ya, saya lihat dari segi dia macam ChatGPT juga kan. Kita boleh type apa yang kita nak, semua memang senang. Tapi sedikitlah saya ingin bertanya, dia memang penggunaan dia dari segi bahasa Inggeris sahaja atau boleh menggunakan bahasa Melayu, Saudari Hafizah? Betul, dia hanya terbuka kepada bahasa Inggeris sahaja. Bahasa Melayu belum boleh. Okey. Maksudnya di sini ada sedikit kekurangan lah dalam Lola AI ni. Okey, terima kasih Saudari Hafizah. Okey, baiklah. Kita beralih pula ke Saudari Putri. Saudari terakhir kita. Saudari Putri, boleh ceritakan sedikit AI yang digunakan oleh Saudari Putri? Okey, silakan. Terima kasih kepada Saudari Syazwani. Pada hari ini saya akan memperkenalkan dan juga akan mengkongsikan tentang aplikasi Artificial Intelligence yang saya guna, iaitu Prezo AI. Prezo AI ni ialah aplikasi untuk menghasilkan pembentangan yang dikuasai oleh AI yang bertujuan untuk memudahkan proses penghasilan presentasi yang dinamik dan juga interaktif. Alat ini menawarkan pelbagai template, grafik dan ikon yang telah dirancang untuk meningkatkan daya tarik visual presentasi. Kita juga dapat menggunakan gambar kostum atau menghasilkan gambar AI menggunakan instruksi teks tertentu. Selain itu, Prezo AI ini juga mempunyai algoritma kecerdasan buatan pada Prezo AI yang menganalisis kandungan dan memberikan saranan tentang reka bentuk slide, skema warna dan juga jenis huruf yang sesuai dalam pembentangan tersebut. Prezo AI ini memiliki antara muka yang rapi dan bersih sehingga siapa pun dapat membuat presentasi yang indah tanpa memiliki kemahiran dalam mereka bentuk. Platform ini juga menyediakan feature canggih seperti navigasi slide pintar, kolaborasi secara real time dan integrasi dengan platform popular seperti PowerPoint dan Google Slide. Prezo AI ni hanya aplikasi yang minimalis sahaja yang terhad kepada beberapa tajuk sahaja. Maksudnya kita tidak boleh mengedit secara berlebihan mengikut kreativiti kita. Seterusnya saya akan tunjukkan cara penggunaan Prezo AI ini. Silakan Hafizah. Hai dan salam sejahtera semua. Dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa cara penggunaan aplikasi Prezo AI ini. Yang pertama, saya akan log masuk Prezo AI ini dengan menggunakan Google. Seperti yang kita sedia tahu, aplikasi Prezo AI ini merupakan alat persembahan AI yang sangat minimalis. Ini merupakan contoh slide yang telah dihasilkan oleh AI. Slide ini telah dihasilkan oleh AI mengikut tajuk atau tema yang kita pilih. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan sebanyak sedikit bagaimana untuk menggunakannya. Pertama, kita tekan create deck, kemudian masukkan tajuk atau topik yang anda mahukan. Sebagai contoh, saya masukkan topik tentang advantages of technology in education. Kemudian kita tekan send
dan sekarang kita hanya tunggu dan biarkan AI menjana slide mengikut topik yang telah diberikan. Alat ini hanya khusus kepada presentasi sahaja dan ia menggunakan aplikasi ia merupakan aplikasi yang percuma sepenuhnya. Jadi saya tidak jamin aplikasi Prezo AI ini dapat menghasilkan slide yang sempurna. Prezo AI ini tidak mampu untuk mengedit secara berlebihan dan ianya hanya berdaya maju secara minimum sahaja. Baiklah, selesai sudah Prezo AI ini menjana. Ini merupakan slide yang dihasilkan. Ia mempunyai 11 slide dan mempunyai kandungan yang relevan mengenai topik yang telah saya berikan, iaitu Advantages of Technology in Education. Prezo ini juga telah memberikan idea topik yang sangat menarik, iaitu The Promise of EdTech, dan sedikit sebanyak memberi isi-isi kandungan tentang topik tersebut. Seperti yang anda boleh lihat, slide ini tidak dapat melakukan banyak penyesuaian. Ia hanya boleh dapat menukarkan saiz tulisan, warna latar belakang slide, dan ianya juga boleh mengedit beberapa block corner radius. Kemudian ia juga boleh masukkan gambar atau tulisan. Sebagai contoh, mari saya tunjukkan bagaimana hendak masukkan gambar di dalam slide tersebut. Yang pertama, kita cari gambar di Google, contohnya gambar education technology, kemudian save di dalam laptop. Selepas itu, kita muat naikkan dia gambar tersebut yang telah kita save di dalam files laptop ke dalam slide tersebut. Kita juga boleh edit gambar tersebut, sama ada kita mahu jadikan ia sebagai cover ataupun content ataupun stretch. Ia mungkin tidak beberapa menarik, tetapi Prezo ini memberikan idea kepada kita dan memberikan pengalaman dan gambaran sesuatu pembentangan. Anda juga boleh melihatnya dalam paparan penuh seperti berikut. Aplikasi Prezo AI ini juga membenarkan anda untuk kongsikan slide ini kepada web dan juga kepada rakan-rakan anda. Itu sahaja daripada saya, penjelasan ringkas terhadap cara penggunaan Prezo AI. Terima kasih. Sekian sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari Syazwani. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada saudari puteri kita yang memperkenalkan Prezo AI ini. Jadi, maksudnya di sini pelajar yang mana dia kurang pengetahuan dia dalam nak buat slide untuk pembentangan mereka, jadi mereka bolehlah nak gunakan Prezo AI ni yang saudari puteri gunakan dan perkenalkan ini kepada kita semua pada hari ini. Betul, okay. Syazwani. Ya, betul. Okey, baiklah. Kita beralih ke sesi soal jawab yang seterusnya. Apakah kelebihan dan kelemahan yang ada pada Siri saudari Nazurah sebentar tadi? Boleh saudari Nazurah tolong huraikan dengan lebih lanjut mengenainya? Baiklah, terima kasih saudari Syazwani. Macam yang semua boleh lihat pada slide yang saya senaraikan, terdapat dua kelebihan dan dua kelemahan yang ada. Antaranya ialah kawalan peranti. Siri membolehkan pengguna mengawal peranti mereka dengan suara. Pengguna boleh meminta Siri untuk melakukan tugas seperti menghantar mesej, memainkan muzik, mengatur tetapan peranti dan banyak lagi tanpa perlu menyentuh peranti. Macam yang boleh dilihat pada video yang saya tunjukkan tadi, semua itu boleh dilakukan dengan kawalan suara. Okey, kelebihan yang kedua, pengenalan wajah dan suara. Siri dapat mengenali wajah dan suara pengguna, membolehkan Siri memberikan respon yang lebih peribadi dan disesuaikan dengan keutamaan individu. Melalui perkara ini, Siri boleh tahu dan kenal suara yang digunakan untuk beri arahan. Respon yang diberikan Siri akan mengikut suara yang didengari, sama ada itu ialah tuan kepada telefon itu atau individu lain. Bagi kelemahan pula,
Siri mempunyai banyak kelemahannya, tetapi saya hanya senaraikan 2 saja. Antaranya ialah bahasa yang terbatas. Siri mungkin tidak menyokong sepenuhnya semua bahasa yang ada di dunia ini. Ciri dan sokongan bahasa yang terhad menggantung pada tetapan bahasa di rantau atau peranti. Macam yang semua lihat di video tadi. Bahasa Melayu yang digunakan Siri tadi walaupun telah ditetapkan kepada bahasa Melayu, tetapi bahasa Melayu itu lebih kepada bahasa Indonesia. Seperti di dalam video tadi, Siri menggunakan perkataan nol untuk huruf sifar atau kosong, bukan menggunakan dalam bahasa Melayu. Dan kebanyakan Siri lebih memahami soalan dalam bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Okey, untuk kelemahan yang keempat, pencapaian internet. Untuk menjalankan beberapa fungsi dan memberikan respon yang tepat, Siri memerlukan sambungan internet yang stabil. Jika sambungan internet terputus atau lemah, prestasi Siri boleh terganggu atau tidak berfungsi sama sekali. Baiklah, bila kita gunakan Siri, sambungan internet perlu ada bagi Siri menjawab soalan, yang menjadi faktor utama bagi Siri untuk menjawab soalan. Jika sambungan internet tidak kuat, soalan yang diajukan kepada Siri tidak dapat dijawab sepenuhnya. Baiklah, itu saja penerangan daripada saya. Saya beri semula kepada Saudari Syazwani. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Nazura. Okey, biasalah kita ni kan dalam AI yang kita gunakan ni pastilah ada kekurangan dia, ada kelebihan yang tersendiri. Macam kita lah juga ada kelebihan kita dan ada juga kekurangan kita tu. Tapi tidak mengapa, setiap kekurangan tu kita boleh saling melengkapi. Betul tak semua? Betul tu Syazwani. Ya, betul. Okey. Baiklah, penerangan yang sangat jelas daripada Saudari Nazura kita sebentar tadi. Okey, bagaimana pula dengan Saudari Hafizah? Apakah kelemahan dan kelebihan yang ada pada Lola AI yang dipilih oleh Saudari sebentar tadi? Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Syazwani. Walaupun kita tahu Lola AI ni seperti nampak macam menarik kan, tapi ada juga keburukan di sampingnya. Baiklah, di sini saya ingin menerangkan tentang kelebihan Lola AI terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengguna dapat mencari maklumat dengan cepat dan mendapatkan informasi tentang pelbagai topik. AI ini dapat membantu menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan dan menyediakan konten yang relevan serta bermanfaat. Kelebihan yang kedua ialah Lola AI dapat digunakan dalam meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan pelayanan yang lebih personal, responsif dan efisien. Misalnya, dapat memberikan maklum balas pelanggan 24/7. Mengatasi pertanyaan umum dan mengarahkan pengguna ke arah penyelesaian yang tepat. Dan kelebihan yang ketiga ialah pembelajaran pengguna akan menjadi lebih mudah kerana Lola AI telah menyediakan beberapa kemudahan seperti penulisan karangan, kerja kursus dan juga terdapat ulang kaji secara dalam talian. Pengguna hanya perlu menulis topik apa yang ingin dipelajari. Lola AI akan memberi jawapan secara terus. Jadi, saya akan menerangkan pula apakah keburukan Lola AI ini. Yang pertama ialah Lola AI mengautomasikan kebanyakan tugas yang membosankan dan berulang. Oleh kerana kita tidak perlu menghafal atau berfikir untuk menyelesaikan kerja, kecenderungan manusia untuk menggunakan otak untuk berfikir semakin kurang. Ketagihan kepada AI ini boleh mendatangkan masalah kepada generasi akan datang. Yang kedua pula adalah kurangnya berinteraksi dengan orang sekeliling. Dengan teknologi yang ada kini membuatkan pengguna lebih suka untuk berinteraksi di atas talian. Contohnya WhatsApp, WeChat, Facebook, Telegram dan sebagainya.
Seperti kita lihat permainan video sekarang yang membolehkan pemain berbual dengan rakan di alam maya. Jadi, remaja khususnya akan lebih tertarik dengan perkara tersebut. Peranan sebagai guru atau pensyarah juga akan semakin menyusut akibat pelajar yang kurang bertanya. Mereka akan terlalu bergantung harap kepada kemudahan teknologi. Itu sahaja penerangan daripada saya. Saya serahkan kepada Saudari Syazwani. Baiklah, terima kasih Saudari Hafizah di atas kelebihan dan keburukan yang terdapat pada Lola AI ni. Walaupun Lola ni dia banyak kebaikan, tapi biasalah setiap perkara tu pasti ada kekurangan dia yang tersendiri. Jadi semua jangan risau, kelebihan tu memang dah banyak dah. Jadi kita kena gunakan, manfaatkan kelebihan yang ada pada Lola AI yang diperkenalkan oleh Saudari Hafizah sebentar tadi. Okey, bagi Saudari Putri pula, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan bagi Prezo pula ni? Jom kita dengarkan. Silakan Saudari Putri. Terima kasih kepada Saudari Syazwani. Hari ini saya akan terangkan pula tentang kebaikan dan keburukan Prezo AI ini. Antara kebaikan Prezo AI ini ialah dapat menjimatkan banyak masa pelajar-pelajar dan guru dengan mengautomasikan banyak aspek dalam pembuatan presentasi. Seperti Prezo AI ini dapat mereka bentuk slide, performatan teks dan penciptaan elemen visual. Ini menjimatkan masa yang banyak berbanding dengan pembuatan presentasi secara manual dari awal. Yang kedua pula ialah Prezo AI ini dapat menawarkan cadangan dan syur reka bentuk untuk meningkatkan daya tarikan visual keseluruhan slide anda. Ia juga dapat menganalisis kandungan anda dan mencadangkan skema warna yang sesuai, gaya font dan pilihan susun atur untuk mencipta presentasi yang menarik dan profesional. Dan yang terakhir, kebaikan yang terakhir ialah dengan Prezo AI ni kita dapat memasukkan kandungan kita dan juga dapat mengatur, dan ia juga dapat mengaturkan secara automatik dalam susunan slide yang menarik secara visual. Ini membantu untuk memastikan slide kita mempunyai aliran logik dan mudah diikuti oleh audiens kita sendiri. Terdapat juga keburukan Prezo AI ini, iaitu yang pertama, keterbatasan kreativiti. Walaupun Prezo AI ini memberi cadangan reka bentuk dan template, ia mungkin membatasi kreativiti kita sendiri. Macam kita dapat tahu yang Prezo AI ini tak boleh nak edit berlebihan. Jadi dia dapat terbatas daripada kreativiti kita. Dan yang kedua, keburukan yang kedua ialah batasan bahasa. Kemampuan bahasa Prezo AI mungkin memiliki batasan dalam memahami konten yang kompleks atau halus. Ia mungkin kesulitan dalam menginterpretasikan istilah yang terlalu spesifik dengan tepat yang menghasilkan cadangan atau organisasi konten yang kurang tepat. Dan yang terakhir, keburukan yang terakhir ialah kurangnya penyesuaian. Walaupun Prezo AI ini menawarkan template dan reka bentuk yang agak menarik, pilihan template mungkin terbatas jika anda memiliki cita rasa untuk mereka atau pilihan visual yang spesifik. Anda mungkin menghadapi halangan untuk menyesuaikan template atau mencapai tampilan yang mengikut kesesuaian dan keinginan anda sendiri. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Syazwani. Baiklah, terima kasih Saudari Putri di atas penyampaian yang sangat menarik sebentar tadi. Okey, keterangan yang jelas daripada Saudari Putri kita ni sangatlah membantulah untuk kita menggunakan Prezo AI ni dalam kegunaan seharian kita. Okey, nampaknya kita ni semakin kesentukan masa. Saya takut kita tak sempat pula, kita nak habiskan ni. Jadi Saudari Putri, boleh Saudari tolong simpulkan apa sebenarnya yang kita kita belajar pada hari ini, ataupun apakah kesan atau implikasi penggunaan AI ini pada abad ke-21. Silakan Saudari Putri. Okey, terima kasih kepada Saudari Syazwani. Kesimpulan bagi perbualan kita pada hari ini adalah saya dapat simpulkan bahawa penggunaan kecerdasan buatan
Artificial AI, Intelligence AI ni dalam pendidikan pada abad ke-21 telah memberi dampak yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. AI ini dapat membantu menyediakan pembelajaran yang sesuai mengikut keperluan seseorang pelajar. AI dapat memberikan konten dan kandungan pembelajaran yang sesuai sekaligus dapat meningkatkan kemampuan dan gaya belajar masing-masing. Sebagai contoh, aplikasi AI yang saya perkenalkan tadi seperti Prezo AI dapat menghasilkan slide mengikut topik yang kita mahukan, dan di dalam slide itu mengandungi isi-isi atau kandungan yang berdasarkan topik yang kita pilih. Selain itu, sistem AI juga dapat berfungsi sebagai tutor virtual yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelajar dan juga dalam belajar. Mereka dapat menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, dapat memberikan latihan yang sesuai supaya pelajar dapat mudah untuk belajar dalam pembelajaran mereka. Mereka juga sebagai contoh Siri AI yang dapat menerima soalan yang kita ajukan dan mencari maklumat dan jawapan yang tepat berdasarkan soalan tersebut. Meskipun penggunaan AI dalam pendidikan menawarkan banyak manfaat, perlu diingat bahawa teknologi ini tidak menggantikan peranan guru. Peranan guru tetap penting dalam membimbing pelajar, memberikan dorongan emosional dan juga mengembangkan keterampilan sosial dan kesantunan bahasa yang tidak dapat digantikan oleh AI. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada saudari Syazwani. Terima kasih saudari Putri di atas kesimpulan yang sangat menyeluruh sebentar tadi ya, sangat padat dan jelas boleh saya katakan. Okey, baiklah. Di akhir bual bicara kita mengenai AI in the classroom pada hari ini, saya pun nak buat simpulan jugalah. Apa yang saya nak simpulkan di sini bahawa benarlah AI ni sangat memberi kesan dalam kehidupan manusia selain ianya membantu manusia menjalani kehidupan harian mereka. Walaupun banyak kebaikan dan manfaat yang diberikan oleh AI ni, tetapi kita ni sebagai generasi Z, apa yang perlu kita buat? Kita ni tak boleh lalai. Jangan sampaikan AI tu mampu menggantikan tenaga kerja manusia itu sendiri. Kehebatan AI iaitu Artificial Intelligence ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan pemahaman dan kecerdasan manusia. Kehebatan AI ini juga membuatkannya digunakan dalam berbagai industri dan bidang termasuk otomotif, kewangan, kesihatan, perkhidmatan pelanggan, robotik, penelitian dan banyak lagi. Ini boleh menjadi sebablah manusia ni semakin kehilangan kerja. Mereka pada kata semakin hari ni semakin hilang ya tenaga kerja manusia ni sebab digantikan oleh robot-robot yang sangat hebat ni. Tapi kita jangan lupa robot-robot ni pun datang daripada ciptaan manusia juga. Tapi ilham tu jangan lupalah, semua tu datang dari Allah SWT. Okey, akhir kata itu sajalah, sekian saja daripada saya, moderator anda semua pada hari ini, iaitu Nur Syazwani binti Nur Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali lagi. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih. Bye.